Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar. Hari ini kita akan belajar berkenaan teori bab 4 iaitu lakaran bagi tajuk RBT tingkatan 1. Bersama-sama saya, Cikgu Nordiana binti Ramli. Adakah anda tahu apa definisi lakaran? Lakaran ialah satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas, freehand drawing, tanpa bantuan alat melukis seperti pembaris atau jangka lukis. Terdapat beberapa peranan lakaran dalam reka bentuk. A. Mempercepatkan pembangunan konsep. B. Asas komposisi untuk ilustrasi. C. Medium komunikasi pelanggan. D. Eksplorasi visual. E. Penyelesaian perincian visual. Mari kita sama-sama melihat penerangan lebih lanjut mengenai peranan tersebut. A. Mempercepatkan pembangunan konsep. Lakaran merupakan kaedah terbaik untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka. Kaedah ini menjimatkan masa kerana mereka hanya perlu menghasilkan lakaran sesuatu konsep di atas kertas. Kemudian, lakaran tersebut boleh dipindahkan ke dalam komputer. Sebagai contoh, beg sekolah berat. Masalah dapat diselesaikan dengan menghasilkan lakaran beg sekolah yang dapat mengatasi masalah tersebut melalui pembangunan konsep. Konsep A mengutamakan ruang yang lebih luas untuk penyimpanan, roda yang besar bagi menarik beban, seperti serta pemegang yang besar bagi memudahkan beg ditarik. Konsep B mengekalkan ciri-ciri beg sekolah tetapi reka bentuknya lebih ergonomik. Roda yang lebih kecil serta pemegang yang boleh berputar akan ditambahkan pada beg tersebut. Konsep C menambah ruang penyimpanan pada bahagian hadapan beg bagi mengurangkan beban menggalas pada bahagian belakang. Peranan lakaran B. Asas komposisi untuk ilustrasi. Lakaran merupakan suatu kaedah yang cepat dan pantas untuk menunjukkan komposisi komponen dalam reka bentuk. Gambar tersebut menunjukkan lakaran beberapa bahagian kereta dari sudut pandangan yang berlainan. Peranan C sebagai medium komunikasi pelanggan. Gambar di bawah ialah satu contoh konsep yang diusahakan berdasarkan komunikasi awal pelanggan bersama mereka. Lakaran ini kemudiannya dihantar kepada pelanggan untuk pertimbangan dan persetujuan. Setelah lakaran itu dimuktamadkan, proses reka bentuk akan ke peringkat lakaran akhir. Peranan D. Lakaran sebagai eksplorasi visual. Lakaran boleh digunakan sebagai catatan aktiviti
dan eksplorasi pereka. Peranan lakaran yang seterusnya iaitu E, penyelesaian perincian visual. Lakaran diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berasaskan prinsip reka bentuk. Penerangan tentang elemen, prinsip dan bahan yang digunakan pada lakaran memudahkan mereka melakukan proses pembangunan reka bentuk. Hasil lakaran itu boleh diperhalusi dengan menggunakan lakaran digital. Visual ini menunjukkan dua jenis lakaran. Lakaran menggunakan teknik freehand dan lakaran menggunakan digital. Mari kita sama-sama melayari jenis-jenis lakaran yang terdapat dalam reka bentuk dan teknologi. Pertama, lakaran peribadi atau contengan. Lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis di dalam buku lakaran. Lakaran ini penting untuk penyediaan konsep produk. Jenis lakaran yang kedua adalah lakaran penerokaan. Lakaran ini biasanya lebih kemas. Dilakar untuk dibuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pelbagai aspek evolusi dari segi bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Ketiga adalah lakaran teknikal. Penghasilan lakaran teknikal menggambarkan lakaran ceraian, keratan rentas dan pelbagai sudut pandangan. Lakaran ini mengandungi perincian dimensi yang dapat membantu mereka menggambarkan rekaan produk yang akan dihasilkan. Jenis lakaran yang keempat ialah lakaran perkembangan idea. Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke objek terakhir yang hendak dibuat. Jenis lakaran yang kelima adalah lakaran digital. Teknik melakar secara tradisional dengan menggunakan pensel dan kertas telah diinovasikan seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Anda boleh menggunakan alatan, gadget dan aplikasi terkini untuk melakar rekaan supaya hasil dan persembahan lebih menarik. Semoga para pelajar mendapat manfaat yang terbaik daripada bahan yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.